Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua tuan hater-hater semua, pada hampa-hampa yang telah dijemput, terutama daripada mereka-mereka yang bermazhabkan barbecue atas jalan. Bodoh bak hang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada memberikan salam, tag, share, like. Malam ni kita nak pergi sekolah sikit. Kita nak bagi tarbiyah pada pengikut-pengikut mazhab lah. Ni dah akhir zaman. Nah, akhir zaman ni banyak orang mereka buat ajaran sendiri. Bodoh. Buat ajaran sendiri. Perjalanan mimpi yang terakhir lah. Ajaran sesat apa ini itu, sebanyak ajaran sesat lah ni. Jadi kita pengikut-pengikut YB Hamlau semua mesti berpaksikan kepada ajaran yang betul. Kita mesti berpaksikan ajaran yang betul. Biar rasa sakit hati, tapi kita belajar. Jangan ikut dengan orang-orang ikut mimpi ni. Ikut mimpi punai hang. Bodoh. Dan selain daripada masalah di Malaysia ni, selain daripada mereka ni mengikut mimpi, mereka juga mengikut apa yang dikatakan oleh Mat Saleh, hearsay. Hampa tahu apa maksud hearsay? Hearsay ni dengar cerita orang. Bodoh. Tapi sebelum tu kita ucapkan selamat sambut hari kemerdekaan. Sebab Brotherhood sekali lagi, dah banyak kali kita sekali lagi dipilih oleh Shopee. Hampa pergi tengok iklan Shopee, ada muka kita Brotherhood. Jadi tahniah kepada you semua unit Brotherhood. Kita menjadi ikon kemerdekaan sekali lagi buat kali yang ke-5. Tahniah. Tahniah juga kepada supporters yang beli t-shirt, stiker dan sebagainya. Jadi pada malam ni YB Hamlau dah jemput beberapa rakan daripada Institut Kerja Raya Malaysia dan juga menjemput daripada Jabatan Kerja Raya Malaysia dan juga beberapa PBT untuk sama-sama menonton. Sama-sama menonton sebab lah ni banyak ajaran sesat. Mereka buat ajaran sendiri-sendiri, bodoh. Jadi hari-hari ni banyak ajaran sesat, terutama dalam penyelenggaraan jalan. Sebab mereka tak pergi sekolah. Mereka ni kabel kawan-kawan. Kabel kawan-kawan test masuk tender sekali dapat. Ni banyak cerita ni. Tengah tak ada job, test masuk tender sekali dapat. Menggelabah nak buat kerja, tak tahu A sampai Z, tak tahu. Mereka tak tahu. Ngada-ngada masuk tender, dapat projek. Bodoh. Hampa nak buat kerja jalan, hampa kena ingat, melibatkan nyawa manusia. Sahabat-sahabat kita. Sebab tu dalam Al-Quran ada hadis ada kata, kalau hampa angkat satu ranting di atas laluan, maka hampa dapat pahala. Ada kebaikan-kebaikan dia. Sebab laluan manusia ni, kalau bahaya, merosakkan, membinasakan. Tag, share, like semua sebelum YB Hamlau nak mulakan kita punya discussion malam ini. Jadi semoga pada malam ini kita akan pukul rata. Kita menjelaskan apa yang tak jelas. Kita anggap mereka ni tidak tahu. Jangan hina mereka sangat. Tapi kita anggap mereka ni tak tahu, tak belajar. Kita bagi ajak. Baik. Dalam 2-3 hari ni telah kecoh. Di satu daerah, di Selangor. Biasalah Selangor. Rupanya banyak kontraktor di Selangor ni memang tak reti buat kerja. Bodoh. Memang bodoh. Masuk pengikut kabel. Kawan-kawan panggil, tak ada job, buat turap jalan. Tapi mereka tak tahu A sampai Z buat jalan macam mana. Pergi sekolah. YB Hamlau hampir sekolah dulu. Pergi belajar dekat CIDB. Pergi belajar dekat IKRAM, Institut Kerja Raya Malaysia. Pergi belajar dulu. Pergi masuk college, masuk sekolah teknik, masuk universiti. Baru hampa ada ilmu. Jangan ada tiba-tiba tak ada job, hampa pikul penyodok, hampa buat jalan. Beli komik cekai murah-murah. Yang pakai MS, yang pakai SS pun ada. Ada satu cerita dekat kawasan di BKL dulu, pernah satu cerita, dia pakai K140. Bodoh. Turap jalan, pakai K140. Dia buat palam lubang pakai K140. Bodoh. Dia tak tutup jalan, dia pakai K140. K140 itu bukan tag code, bodoh.
Itu nama dia prime code. Itu prime code, bukan tag code. Belajar dulu buat jalan, baru hampa boleh buat kerja-kerja penjagaan jalan. Jadi pada kawan-kawan, pada kontraktor-kontraktor yang baru nak naik, tonton video ni sampai habis. Hampa tak puas hati, hampa boleh tulis. Tengok apa ilmu hampa ada, mazhab apa hampa ikut selama ni. Jadi pada malam ni kita akan bincangkan tentang apa yang kecoh 2-3 hari ni, HIPR ataupun barbecue atas jalan. Ni yang budak-budak Melayu buat ni. Ni dia buat barbecue atas jalan. Dia bakar. Depa bakar tar tu atas jalan. Bodoh. Mana boleh buat pembakaran terbuka? Kena pula atas jalan. Tak minta izin. Tak minta izin dengan pemilik laluan. Depa bakar tar atas jalan. Bodoh. Jadi selain daripada kes bakar atas jalan ni, bakar tar atas jalan ni, YB Hamlau terpanggil juga untuk menerangkan beberapa salah anggap. Salah tafsir. Ramai kontraktor-kontraktor kita salah tafsir. Ini termasuklah orang-orang yang dah lama. Betul? Jangan terkejut. Ada ketua kontraktor, ada ketua Bencon buat silap. Jangan ingat mereka ni pangkat tinggi, bijak. Jangan tak. Selagi mereka tak berada di atas jalan, kita tak tahu mereka ni ada pengalaman atau tidak. Jangan sembang teknik-teknik yang hampa belajar kalau hampa tak pernah turap atas jalan. Tak semestinya bos kau tu pandai. Ada bos kau tu pun masuk ikut kabel juga. Bodoh. Jadi antara beberapa yang kita nak jelaskan pada malam ni, nombor satu, kesilapan yang biasa YB Hamlau dengar adalah terms atau terminologi di dalam penyelenggaraan jalan. Yang nombor satu YB Hamlau selalu dengar, mereka sebut manhole. M-A-I-N-H-O-L-E. Manhole embahang. Bodoh. Tak ada main hole. Hole yang kau main tu malam Jumaat. Nama dia, terminologi dia sebenarnya adalah manhole. M-A-N-H-O-L-E. Manhole. Sebut betul-betul. Manhole. Bodoh. Ada yang kerja utility air pun tak tahu manhole apa. Dia je manhole. Manhole tu, ni, hole main. Ni manhole. Ini manhole tau. Bodoh. Belajar dulu. Jangan terus buat kerja atas jalan. Orang mampu pasal hang. So, nombor satu, ejaan. Manhole. M-A-N-H-O-L-E. Okay? Itu, utility tu. Telco semua tu. Penutup besi 4 segi, bulat. IWK tu bulat lah. Yang paling banyak masalah IWK, Syabas. Ini memang masalah. TNB, lah ni makin banyak masalah. TM, biasa. TM, biasa. Baik. Nombor 2. Dia premix ni terbahagi pada 2. Dia ada satu dia panggil hot mix, terapan panas ataupun cold mix. Cold mix, terapan sejuk. Ada beza dia. Tapi banyak orang salah hijau. Termasuklah kontraktor. Sembang dengan Lando, dia sebut cool mix, C-O-O-L. Salah. Bahang. Cold, C-O-L-D, cold mix. Bukan cool mix. Cool tu embah kau kepala cool. Lepas layan nospan 8 papan, kepala jadi weng, dia cool. Itu embah kau cool mix. Cold mix. Sebut biak betul. Kalau tak macam pang kau. Belajar dulu. Jangan jadi bangang, buat kerja atas jalan, orang mampus. Baik. Kepada semua yang nak belajar, boleh belajar. Ni ilmu ni percuma, supaya kita dapat bukan merosakkan orang, bukan membunuh orang, tetapi menyelamatkan orang atas jalan. Jadi kepada kontraktor yang ada, ahli-ahli JKR yang ada, PBT yang ada, bagus tengok ni sama ramai. So, ejaan manhole kena betul, ejaan cold mix kena betul. Kemudian nombor 3, turapan time hujan. Depa ni sebab depa tak belajar. Depa kata dulu member aku kan. Member aku nampak lepas steamroll tu pusing 2-3 kali, depa ada simbah air. Simbah air. Depa ada simbah air. Jadi depa ingat ni budak-budak baru nak belajar ni. Oh, hot mix ni kena simbah air. So baguslah kita buat time hujan. Bodoh.
Itu adalah antara ajaran-ajaran mimpi sesat. Nah, sebab mereka nampak ada orang steamroll tu lepas 2-3 kali pas, mereka ada simbah ayak dekat depan roda steamroll tu. Jadi mereka kata, oh betul lah, kita turap time hujan. Sebab memang mereka kena letak ayak baru melekat. Bodoh. Nenek kau mampus. Sebenarnya, kalau hampa tengok selepas 2-3 kali pass, selepas initial pass pakai steamroller, mereka simbah ayak tu bukan sebab untuk bagi kuat premix tu, compaction tu kuat, bukan. Mereka sebenarnya simbah ayak dekat jalan tu selepas initial pass adalah untuk bagi mereka punya premix tu tak melekat dengan tayar steamroll. Bodoh. Nak kena ajak sebab mereka ni tak pergi sekolah. Dengar cakap kawan-kawan, oh aku nampak mereka simbah ayak dekat depan steamroll. Memanglah kita kena buat time hujan bagi kuat compaction. Bodoh. Bodoh. Mereka simbah ayak dekat depan steamroll tu adalah untuk mengelakkan daripada premix melekat dengan tayar steamroll. Itu cerita sebenarnya. Jadi kalau siapa-siapa kawan-kawan cerita turap time hujan tu untuk bagi compaction kuat, ludahkan muka dia. Bodoh. Cakap YB Hamlau kata kau bodoh. Itu nombor 3. Berbalik kepada isu terkini. Bakak main barbecue atas jalan. Baik. Sebenarnya apa yang mereka buat konon-konon recycle. Ada banyak mereka kontraktor konon belagak bijak. Inbox YB Hamlau kata mereka recycle. Recycle nenek embah hang mampus jadi lembu. Sebab apa? Recycle dia ada beberapa metod. Nombor 1 adalah dipanggil HIPR. Apa itu HIPR? Nombor 2 dia ada panggil CIPR. Apa itu CIPR? Bukan CIPAP, bodoh. CIPR. HIPR adalah Hot in Place Recycling. Hot in Place Recycling. Kita bagi eja. Bagi hampa belajar. Bodoh. Budak-budak bodoh main barbecue atas jalan. Baca ramai-ramai. Hot in Place Recycling. Maksudnya, recycle di lokasi menggunakan metod yang panas. Kalau CIPR bermaksud Cold in Place Recycling. Bermaksud metod recycle dalam keadaan sejuk. Okey? Tetapi isu yang terkini dan yang paling banyak di Malaysia kita nampak, mereka bakar barbecue atas jalan. Baik. Jadi apa beza HIPR dengan barbecue atas jalan yang banyak kontraktor bodoh, terutama TM? TM. Orang TM tolong tag. Budak-budak TM tolong tag. Banyak kes budak TM ni. Buat barbecue atas jalan. Apa beza HIPR dengan barbecue atas jalan? Nombor 1 adalah equipment. Nombor 1 adalah equipment. Hampa tak boleh buat tanpa equipment. Kita tengok budak-budak barbecue atas jalan, yang mereka tengok ni cold mix. Cold mix tu mereka bakar. Mereka bakar balik. Letak kerosin bakar. Oh, aku dah recycle. Bodoh. Jangan jadi bodoh piang. Pergi belajar, masuk sekolah balik, pergi IKRAM, Institut Kerja Raya Malaysia, atau pergi PICIDB. Pergi belajar macam mana buat jalan. Jangan dengar cakap kawan. Kawan tu, kau tu pun bodoh juga. Nombor 1 adalah equipment. Di dalam HIPR, dia ada beberapa jentera. Jalan lama yang masuk mula-mula adalah apa dipanggil preheater. Ada satu kenderaan dipanggil preheater. Preheater ni selalu guna tenaga diesel. Mereka panaskan turapan lama ni sebelum mil. Mereka panaskan dulu. Kemudian
ada second lagi equipment, dipanggil paver. Di hadapan paver ni ada heater. Tadi preheater. Preheater panaskan jalan pada kadar darjah 240 darjah Celsius. 240 darjah Celsius, preheater lalu dulu. Kemudian paver datang, di hadapan paver ada apa? Ada heater. Heater ni berkuasa LPG. Heater ini berkuasa LPG. Okey. Mereka akan meneruskan pemanasan. Nah, kemudian yang ketiga, mil. Kenderaan mil, korek. Mereka korek berapa? Berapa ketebalan mereka korek daripada base? Mereka korek dalam 2 inci. 2 inci hingga 6 inci, bergantung kepada permukaan jalan lama tu. Nah, selalunya 2 inci di Malaysia, 2 inci. 2 inci hingga 5-6 inci. Mereka mil balik. Apa berlaku pada mil? Iaitu bahan-bahan ni, mereka masukkan balik dan mereka campur dengan premix baru. Mereka campur dengan bitumen baru. Dan proses-proses ini perlu mengikut SOP dan tata cara yang betul. Sebagai contohnya, kalau bitumen sebelum itu 80-100, hang kena tambah bitumen 80-100. Kalau sebelum itu bitumen dia 60-70, hang kena letak 60-70 balik. Hang tak boleh tukar-tukar sebab jalan raya itu tidak berubah. Masa designer reka, engineer reka jalan raya itu, dia pada ada spek-spek tertentu. Hampa tak boleh tukar-tukar tiba-tiba. Ni asal pakai RX1K, hampa tambah pula dengan K140. Bodoh. Jangan jadi bodoh. Engineer masa mula-mula sambil value dulu buat jalan, mereka ada spek. Mereka ikut spek. Follow spek lama. Jangan tambah suka hati mak bapak kau. Faham? Itu cerita ada HIPR. So, dia ada equipment dan tata cara yang betul. Kena follow. Now, apa yang barbecue atas jalan? Adalah mereka menggunakan coal mix yang dah keras ataupun tar lama, mereka korek balik campur kerosin. Mereka guna coal mix dalam bekas, dalam pack yang dah keras, coal mix yang dah expired, ataupun hot mix yang premix lama tu, asal ada hot mix, mereka korek balik, mil balik pakai cangkui, kemudian mereka tambah dengan kerosin. Kemudian mereka bakar. Buat barbecue atas jalan. Bodoh. Itu bukan HIPR. Itu bukan recycle. Itu bukan recycle. Kalau kawan-kawan hampa semua ada cerita itu recycle, cakap dia perkhidmatan. Bodoh. Pergi sekolah dulu. Pergi sekolah dulu. Baru buat kerja jalan. Kalau tak hampa bunuh orang. Belajar dulu. Belajar dulu. So, equipment, tata cara semua lain. So, kalau ada mereka kata mereka recycle, pakai jalan lama, bakar pakai kerosin, pukikan dia. Sebab mereka bodoh. Now, itu adalah perbezaan asas antara HIPR dan juga barbecue atas jalan. Di Malaysia ni banyak orang buat. Terutama baru-baru ni kes berlaku di Selangor. Di daerah Kuala Selangor. Tanpa meminta izin pemilik laluan, itu JKR, dengan tidak mengikut TMP, tak ada flagman, tak ada apa, tutup satu lorong, lepas tu mereka bakar. Nombor satu kesalahan dia adalah tak ikut SOP. Nombor dua kesalahan dia semestinya tidak meminta izin. Kemudian mereka tidak mengikut TMP. Kemudian nombor empat kesalahan dia adalah pembakaran secara terbuka. Kemudian nombor lima yang mereka tak sedar, apabila mereka bakar kerosin dengan premix lama, maka gas lama ni, gas lama ni boleh membahayakan pekerja kontraktor itu sendiri. Ni sebab bos-bos korang bodoh juga, tak beritahu. Supervisor korang pergi mana? Bodoh. Bodoh. Supervisor pun bodoh, tak beritahu bahaya hampa bakar tar lama pakai kero. Asfalt lama tu dia bahan dia banyak, boleh membahayakan hampa sendiri. Faham? Faham tak? Ada sebarang soalan?
Beza HIPR dengan barbecue atas jalan. So lepas ni jangan buat lagi. So ini adalah basic understanding beza HIPR dengan barbecue atas jalan yang kontraktor kita banyak kali buat. Now persoalan yang paling utama adalah kenapa? Why? Why the fuck do you do that? Bak kata Ahmad Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Nyip, nyip, nyip. Paham dulu. Nyip, nyip, nyip. Mengapa benda ini berlaku? YB Hamrah telah mengambil inisiatif untuk memanggil beberapa kontraktor untuk bertanya kenapa hampa bakar atas jalan ni. So nombor satu jawapan mereka adalah kerana salah anggap. Mereka ingat itu adalah teknik recycle. Sebenarnya bukan. Apa yang berlaku sebenarnya adalah mereka membakar coal mix yang telah keras. Kenapa mereka bakar coal mix yang telah keras? Jawapannya sebab bos mereka hantar coal mix yang dah keras. Jadi bos mereka bodoh. Jadi kepada bos-bos utility, bos-bos konsesi, kalau hampa pas lagi coal mix yang dah keras kepada anak buah hampa, pada hampa punya maincon, pada hampa punya subcon 1, subcon 2, subcon 3, last subconnect, hampa bodoh. Dan hampa bertanggungjawab terhadap dosa-dosa sekiranya ada pengguna jalan raya yang jatuh di atas lubang yang diakibatkan oleh turapan yang tidak sempurna. Sebab hampa bodoh. YB Hamrah tak salahkan 100% kepada pekerja. Sebab kita dapat tahu bos depa yang hantar coal mix keras. So, pekerja-pekerja ni pun bodoh, tak cukup belajar. Depa ingat recycle, bakar coal mix. Dah coal mix tu nama tak sejuk. Coal mix sejuk. Pembuatan coal mix tidak melibatkan api. Jangan nak gembang dengan YB Hamrah. YB Hamrah tahu YB Hamrah ada kilang. YB Hamrah ada kilang tar. Jadi kalau korang setakat beli tar, setakat order tar, YB Hamrah bagi tu je. Coal mix tidak melibatkan apa-apa pembakaran. Tidak ada melibatkan apa-apa pembakaran. So jangan kadang-kadang hampa ambil coal mix yang dah expired, hampa bakar pakai kerosin. Sebab bonding power dia akan hilang. Kemudian membahayakan hampa semua. Gas daripada coal mix tu akan masuk hampa punya hidung, nanti mampus cepat. Pembakaran secara terbuka pun adalah salah di sisi undang-undang negara kita. Belajar tu. Tag, share, like. Jadi, kita sudah tahu mengapa mereka buat. Nombor satu adalah bos bodoh. Nombor satu, bos bodoh hantar coal mix dah expired. Kalau dah keras, kena beli coal mix baru. Ataupun cari supplier yang boleh tukar coal mix lama dengan coal mix baru pada free. Brotherhood punya coal mix, kalau kita hantar pada JMB, selepas 6 bulan dah keras, tukar percuma. Hanya bayar duit delivery saja. Itu cara kita membantu kontraktor-kontraktor. Ini mereka beli dah keras, nak buang mana? Nak buang mana? Mereka suruh budak-budak mereka bakar balik. Bodoh. Jadi cari supplier yang boleh discuss, negotiate bagaimana untuk membuat pertukaran. Percuma boleh, Brotherhood punya boleh percuma, mungkin pada harga yang lebih murah, recycle balik. Sementara boleh recycle balik dekat plant, dekat kilang, bukan dekat tepi jalan. Dekat kilang, kalau dia masih keras yang boleh main lagi, kita boleh recycle. Tapi kalau dah keras macam batu, tak boleh. Tak boleh. Hampa hantar kilang mana pun tak boleh. Kilang tak bakar coal mix. Coal mix tidak buat pakai api. Kena faham tu. So, jadi selepas ini, kita mohon kepada semua kontraktor-kontraktor agar belajar. Supervisor, tolong belajar. Pergi ambil kelas, minta bos hantar pergi kelas dekat Institut Kerja Malaysia ataupun CIDB. Ambil lesen, ambil green, ambil kad tu. Belajar dalam
selama 2 minggu atau seminggu, hampa dapat sijil, itu lebih baik. Sebab dia nak buat kerja ni mesti ada technical knowledge. Sama dengan Brotherhood. Budak-budak Brotherhood tu semua ada sijil. Semua ada sijil daripada Institut Kerja Raya Malaysia. Babi Hamlah tak pergi belajar, pergi kursus. Short term training. So ada basic knowledge. So jangan nak konon-konon belagak dengan budak Brotherhood, lalahan korang apa benda pun tak ada. Kursus pun tak pergi. Masuk kerja ikut kawan-kawan, dengar cerita kawan-kawan, dengar mimpi kawan-kawan, ajaran sesat mazhab kawan-kawan. Sampai bakak dekat tepi komik, dia bakak. Bodoh. Ada sebang soalan? Tag, share, like. Tag, share, like. Orang JKR pun boleh tengok, orang PBT boleh tengok, orang utility boleh tengok. Ni masalah ni banyak berlaku kepada utility air. Banyak utility air yang bos mereka beli cold mix untuk kerja training yang kos rendah, kemudian ada expired, kemudian dia masuk anak-anak buah pekerja kontraktor subkon 2, subkon 3, subconnect mereka supaya bakak balik. Bodoh. Jadi semua kesalahan kerja kontraktor, kesalahan paling utama adalah pada bos mereka tak pakai akal. Share, like. Itu saja daripada pada malam ini. Semoga tizakiyah kita pada malam ini membuahkan hasil dan mereka ini dapat sedikit ilmu daripada Wabi Hamlah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh.